من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا نبيا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memanjangkan usia kita. Dan masih lagi pada malam ini kita diberi kesempatan dan kelapangan waktu serta dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sekali lagi berhimpun bagi sama-sama menunaikan sembahyang fardhu maghrib secara berjemaah. Seterusnya sekali lagi meneruskan pengajian kuliah maghrib kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan sambung pada pokok surat 369. Yang mana kita tengah membahaskan tajuk kecil mengenai seruan pembatasan kelahiran di Mesir. ثم قال مؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Dari luar pula kerajaan Mesir sekarang sedang memindahkan anak-anak mudanya ke negara-negara Arab lain untuk bekerja di sana. Pengalaman ini memberikan banyak kebaikan kepada Mesir. Dari itu jelas kelahiran merupakan satu harta yang sangat berharga. Malah ia paling berharga dan paling mahal. Bagaimanapun musuh-musuh kita ingin mengharamkan kita dari menikmati harta yang sangat berharga ini yang Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkannya untuk kita. Jadi malam ini kita nak sambung bagaimana penulis ni nak menceritakan kepada kita tentang program pembatasan keluarga di Mesir. Yang mana seruan pembatasan keluarga di Mesir adalah tidak lain dan tidak bukan konon-kononnya untuk memenuhi tuntutan ekonomi, politik, agama, sosial dan yang sama waktu dengannya. Bahkan apa yang dilaungkan oleh mereka merupakan satu perkara yang batilun ataupun salah. Sebab apa? Sebab apabila adanya kelahiran di Mesir dan bilangan penduduk Mesir ramai seperti mana yang kita semua ketahui, maka kata penulis kitab ini seperti mana yang kita bahaskan pada malam ini, yang mana kerajaan Mesir sedang memindahkan anak-anak mudanya ke negara-negara Arab lain untuk bekerja di sana. Nah, abang kata rakyat Mesir yang memiliki kepintaran ataupun kepandaian ataupun kelulusan, yang mana perkara-perkara tersebut merupakan antara perkara yang menyebabkan mereka diberi peluang ataupun berpeluang untuk bekerja di luar daripada Mesir. Macam kita tengok Bangla main tempat kita, Pakistan main tempat kita. Memanglah dia kerja jaga petrobam, hang tak tahu dia ada degree apa, master apa, PhD apa. Pergilah bersembang tengok dengan dia. Sebab apa dia main Malaysia? Sebab negara dia dah terlalu ramai. Nampak? Ni benda-benda yang kita kena faham kan. Lepas tu dia main sini, dia boleh buka kedai kat Bukit Belajar. Kita duduk sini lama mana ada orang punya kedai kita buka. Jadi nak abang kata samalah dengan benda yang kita duduk bahas malam ni. Bagaimana tenaga kerja itu sebenarnya merupakan satu anugerah, satu perkara yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada umat Islam khususnya, dengan mana Islam mengajak supaya memperbanyakkan umat manusia tersebut. Tapi musuh cuba nak menutup perkara tadi. Jadi inilah antara perkara yang dinyatakan oleh penulis ini kepada kita, yang mana dari luar pula kerajaan Mesir sekarang sedang memindahkan anak-anak mudanya ke negara-negara Arab lain untuk bekerja di sana.
Nah, abang kata dia ekspor anak-anak tempatan dia pergi kerja di Saudi, pergi kerja di Syria, pergi kerja di Jordan, mengikut kepakaran dan bidang-bidang yang sesuai dengan kelulusan mereka lah. Sama lah juga macam student-student kita yang pergi duduk di UK. Nak abang kata dia sambung PhD sambil-sambil tu kerja, tu yang kadang-kadang lepas daripada mengaji terus duduk di sana. Sebab apa? Sebab peluang-peluang pekerjaan yang bersesuaian dengan kelulusan dan kemahiran mereka. Jadi ini antara kehebatan apabila sesebuah negara memiliki rakyat yang ramai. Maka pengalaman ini memberikan banyak kebaikan kepada Mesir. Sebab itu kalau tuan-tuan pergi K4, yang ni Ion Big kan, dia ada satu kedai outlet yang jual jenis barang-barang ni, ayat-ayat Quran, cadar ke atas. Itu rakyat Mesir. Duduk tempat yang saya mengaji dulu, Shibin Elko. Kita pergi kita sembang kan dia. Dulu dia daripada company yang nama dia Little Egypt, kalau tak silap saya. Yang mana dia punya pusat dia di KL. Dekat mana atau KL kita pun tak ingat. Tapi dia nama company dia Little Egypt. So nak abang kata ini antara perkara yang kita duk tengah bahas pada malam ini. Bagaimana penulis ni menyatakan pengalaman ini memberikan banyak kebaikan kepada Mesir. Nak abang kata bila dia kerja dekat sini, dia buat masuk, dia buat balik duit daripada sini kepada negara dia. Nak abang kata berlakunya percambahan ekonomi dan yang sama waktu dengannya, tu yang kata memberi banyak kebaikan kepada Mesir. Dari itu dia kata, jelaslah kelahiran merupakan satu harta yang sangat berharga. Hakikat kelahiran yang ramai ini merupakan perkara yang berharga kepada umat Islam. Tapi musuh Islam telah pun menampakkan ianya sebagai satu burden atau bebanan kepada masyarakat. Tambah-tambah pula macam kita ni kan, satunya kita tengok dalam surah Abad, baca dalam blog, Tok Wan kena pergi register cucu pakai duit shilling ya. Kan cerita dah minggu lepas tu. Sudah kan? Tak lagi ya? Yang tu the latest news punya. Nak abang kata Tok Wan dia pergi register cucu dia baru ni pakai duit shilling ya. Tu pun tak cukup, cikgu tolong top up lagi. Tu yang dia takut nak menikah, tu yang dia takut nak beranak ramai. Takut apa? Takut tak ada rezeki. Ada rezeki lah tu. Tu lah famous lah. Dah masuk FB, dah masuk macam-macam media masa ni kan. Sikit lagi kaya. Jadi nak abang kata itulah rezeki, ketetapan dan ketentuan daripada Allah Ta'ala. Jadi ni yang disebut oleh penulis ni kepada kita, yang mana kelahiran merupakan satu harta yang sangat berharga, malah ia paling berharga dan paling mahal. Tapi itu orang anak ramai ni, anak jadi macam-macam. Seorang lawyer, seorang engineer, seorang doktor, seorang ustaz, seorang pensyarah, seorang macam biasa kan, pada duduk Ustaz Semti seorang pun contoh kan. Lepas tu dia buat pula pepatah Melayu, dalam sekandang pisang Ustaz weh, takkan semua nak elok kot. Jadi nak abang kata bila ramai ni dia macam-macam ada lah. Jadi ini antara punca penyebab bagaimana Islam menggalakkan kelahiran tersebut. Bagaimanapun dia kata musuh-musuh kita ingin mengharamkan kita dari menikmati harta yang sangat bernilai ini. Sebab itu bila kita jumpa kawan-kawan kita kan, bila kita buat reunion, ada kita tanya, hang gaji banyak mana? Mana ada orang tanya lagu tu. Orang tanya apa? Hang anak berapa? Betul? Orang tak tanya hang gaji sebelah berapa barik. Ada kita jumpa kawan kita tanya lagu tu. Tak ada pernah siapa tanya kawan buat reunion hang gaji berapa barik sebelah. Orang tak tanya. Jumpa-jumpa orang tanya sampai 20 tahun tak jumpa kan. Anak berapa bro? Sebab apa hang tanya anak? Sebab ia merupakan harta yang paling berharga dan yang paling mahal. Tanyalah orang menikah tak ada anak ni. Hampa ada anak cakap pandai lah. Betul? Itu yang buat anak lebih kurang tu suka hampa ya. Sebab apa? Anak lajak sangat. Tapi tak ada nak bagi tumpuan. Tanya orang yang menikah 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun tak ada anak. Tanya tengok apa perasaan dia. Itu yang kata nikmat, perkara, anugerah, mahal yang tidak ada nilaian dia. Jadi benda-benda lagu ni merupakan perkara yang ada dalam agama kita. Tapi musuh menjadikan ianya sebagai satu bebanan kepada kita. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah menganugerahkannya untuk kita. Sebab itu anak ni satu anugerah gifted daripada Allah Taala.
Sebab bukan semua orang berkahwin dan memiliki anak. Kahwin mah boleh kahwin betul tak? Tapi beranak belum tentu mah. Yang duk ada lah dia berkata, ustaz tak kahwin tapi beranak juga. Yang tu hapuan. Jadi, dia tak kahwin pun beranak sedia. Sat-sat beranak pula. Sat-sat beranak pula. Yang tu cari penyakit. Okay. Jadi nak abang kata, ini anugerah. Tapi tu kita kena mensyukuri nikmat tersebut. Lepas tu menikah ni pertama sekali niat nak ittiba' sunnah, lepas tu nak meramaikan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dapatlah pahala. Satunya orang menikah 2, 3, 4 ni apa bagi cukup kotau, kita nak kepel lebih tak boleh ya. Kena bagi orang menikah lebih lah cerita. Okey, jadi ini benda-benda yang kita kena faham. Maka ketika kita menyahut seruan mereka dan bergerak mengikut rentak mereka, yakni musuh, kita ibaratkan seorang manusia yang memiliki sepikul emas tetapi tidak tahu menggunakannya, baik menukarkannya kepada perhiasan, wang ringgit ataupun sesuatu yang boleh dimanfaatkan oleh manusia di bumi. Nah, abang kata bila kita ikut rentak musuh, kita ikut perancangan mereka, kita diibaratkan seperti orang yang memiliki emas tapi tak erti nak buat apa. Itu yang Melayu sebut apa? Hanya jauh hari mengenal manikam. Nah, abang kata orang yang reti manfaat sesuatu benda tu saja yang akan boleh dapat manfaat daripada perkara tersebut. Kita dah tak tahu. Itu yang kita rasa tak ada apa-apa. Kita rasa anak ramai ni bebanan, anak ramai ni menyusahkan, anak ramai ni macam-macam. Padahal ia merupakan satu anugerah, perkara yang cukup berharga dan tidak ternilai dengan nilaian wang ringgit. Apatah lagi apabila mengikut jejak langkah musuh tersebut dengan menghadkan kelahiran dalam keluarga kita, makan pil perancang, okay, buatlah benda-benda yang mengikut kaedah tanzimun nasal dan tahdidun nasal tersebut, maka dia diibaratkan seperti seorang yang memiliki sepikul emas tetapi tidak tahu menggunakannya, baik menukarkannya kepada perhiasan, wang ringgit ataupun sesuatu yang boleh dimanfaatkan oleh manusia di bumi, lalu kita melemparkannya ke laut untuk membebaskan diri dari bebanan perindustriannya atau faedah darinya. Nak tak kata orangnya tak reti menggunakan kelebihan, kebaikan, kepentingan yang ada pada diri ataupun anugerah Tuhan tersebut. Rugi ya. Itu peri pentingnya agama. Okey. Atunya Piramli buat gambar Ahmad Al-Baq pun. Kan Piramli pun tension dah betul ya. Sebab apa? Anak ada duk riau. Piramli pun muka sampai tak ada cukup janggut macam aku lah. Contoh. Tak ada nak cukup kita pun. Gatal dia muka-muka lah. Kan? Piramli pun tension. Anak duk riau. Lepas tu Tok Ketua dia kata apa? Relax Syawal, relax. Dia kata lebih kurang lagu tu lah betul ya. Dia kata mungkin hari ni anak ni menyusahkan kita, tapi satu hari nanti mungkin dia beri manfaat kepada kita. Oh, tak. Faham tak aku nak tengok gambar Ahmad Al-Baq ni? Atunya bila dia balik rumah Pak Mentua pun nama Ahmad Al-Baq tu dandan, dia teringat terus, ini harta Ahmad Al-Baq yang punya. Atunya dia ambil terus Ahmad Al-Baq, buat pergi gua, jin pun macam biasa, bagi harta karun milik Ahmad Al-Baq. Habis tu anak ni waktu kecil memang kita nampak macam burden lah, macam bebanan. Okay. Memang susah pun anak kecil ni, merangkak sana, merangkak sini, lompat sana, lompat sini. Siapa ada anak dia reti lah betul. Orang tak ada anak tak boleh sembang. Dia nak reti apa? Okay. Jadi nak abang kata waktu kecil biasa. Tu tak kira sekolah rendah, sehari dia naik sekolah menengah, kira sekolah menengah. Kalau tasik keluar ni kira gaduh ya apa? Betul. Ni semua muka-muka taiko gaduh dulu ni. Pantang lupa, kira nak keling saja, macam Samsung sangat. Contoh. Kan? Lah jadi orang sikit tau. Bulu cabut dah. Tidak berubah. Okey. Pasal kita dah buat perangai tu, buat kita golek pala lah, anak aku sekong ni nak jadi apa tak tahulah. Sat-sat cikgu telefon, sat-sat pengetua telefon, sat-sat polis telefon ni. Tak. Nasi keluar SNK Bakti ni mau tahu lah tu ya. Dia kena ni. Duduk depan aku semua ni. Okay. Jadi nak hafal kata, waktu tu memang susah. Tetapi akhirnya, ni benda-bendanya orang kadang-kadang tak boleh nak memikirkan perkara tersebut.
Sebab hidayah ni milik Allah Ta'ala. Tadi tu kita mak pak ni kena senantiasa mendoakan kesejahteraan anak kita. Sebab apa? Dia ujian bagi kita. Saya bercakap untuk diri saya terlebih dahulu dan juga kepada tuan-tuan dan puan yang mulia. Okay? Sebab kita pun anak baru darjah 2, Tuhan sulung. Kan? Baru darjah 2, darjah 3. Okay? Tuan-tuan tak apa nak pakai masuk universiti belakang dah, tak galuk dah. Tapi nak abang kata itulah cobaan, dugaan. Yang mana benda-benda tu semua akhirnya akan menatijahkan perkara yang cukup ternilai di dalam kehidupan kita. Itu yang Nabi suruh kita create anak yang soleh tu. Anak yang mendoakan kesejahteraan ibu bapa dia setelah kematian mereka. Habis tu anak-anak kita kena train. Tak kira lah dia nak jadi apa pun. Tapi habaq ayah mati esok hang kena jadi imam semayang mayat ayah. Contoh, ayah mati esok hang kena jadi orang yang baca talqin untuk ayah. Dia pesan lah. Sebab apa? Sebab benda tu atas kita. Ni kita tak ada nak sembang, nak buat tok imam tu ya, nak jadi tok imam mayat-mayat kita. Satunya anak kita pun lebih kurang ya. Kita pun tak apa nak kalut suruh main semayang Jumaat. Kita pun tak apa kalut suruh dia ambil perak beragama. Padahal kita orang yang ada agama. Ni benda-benda yang kadang-kala terlepas pandang di dalam kehidupan kita selaku orang yang beragama Islam dan selaku bapa atau ketua keluarga di dalam keluarga kita. Sebab apa? Ini anugerah yang tidak ternilai. Okey? Begitulah kita dengan mudah kehilangan emas itu, kata penulis kitab ini. Sepatutnya kita mengelokkan pengurusannya, mengambil faedah darinya, seterusnya memperkembangkannya sehingga ia memberi pulangan kebaikan yang menyeluruh kepada kita. Nah, abang kata anugerah anak yang Tuhan bagi dekat kita ni, yang dia ibaratkan seperti mah ni, kita gunakan peluang yang ada tersebut untuk mendidik anak kita menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Itu maksudnya lebih kita mengerti kan. Itu maksud yang mudah untuk kita faham. Bukan untuk agama, bahkan kepada masyarakat. Sebab apa? Anugerah kan. Ya abang dah mah tadi, kita kena betul mah tu bagi jadi elok untuk kepentingan dunia akhirat. Ambil faedah dari mah tersebut. Sama dengan anak Anak kita didik supaya dia boleh jadi orang yang memberi manfaat kepada kita, bahkan kepada masyarakat. Ni masyarakat golek kepala dengan anak kita. Contoh. Tu pun tidak bermaksud kita gagal dalam mendidik anak kita. Kita masih lagi berpeluang selagi mana kita tak mati, selagi mana anak tu tak mati. Sebab orang ni kadang-kadang memang dia melalui perjalanan kehidupan yang berbeza. Faham? Tapi tu kalau kita baca cerita-cerita wali Allah Ta'ala ni, okey, bila kita baca cerita kehidupan mereka ni, mereka juga merupakan antara insan-insan biasa yang kadang-kalanya melakukan kesalahan, kejahatan yang tidak terduga oleh kita. Itu yang kita pernah dengar cerita kan, seorang penjenayah yang dah bunuh 99 orang. Dia pergi tanya seorang tok guru, seorang ustaz, seorang syekh, tak kira lah pencetus rumah ke apa ke zaman lah ni kan. Dia kata ada tak peluang untuk dia bertaubat. Kalau tu kata hang buat silap apa? Saya dah bunuh 99 orang ni. Dia kata hang memang ahli neraka. Dengar-dengar begitu, kawan tu pula jadi yang ke-100. Puas hati. Okay. Sebab kita ni, otak kita kadang-kadang stagnant. Bila tengok orang buat jahat, dia ni sampai mati jahat ni. Sabar say. Lagi tak mati lagi tu kita berpeluang untuk bertaubat kepada Allah Ta'ala kan. Habis tu nak heran apa? Okay. Jumpa pula seorang lain. Dia kata tak ada masalah, hang nak bertaubat boleh. Tapi hang kena ikut syarat-syarat bertaubat lah. Hang kena tinggalkan benda maksiat yang hang buat ni. Hang kena keluar pada kampung ni, pergi duduk satu tempatnya orang tak tahu. Sebab kalau duduk dalam kampung kita juga macam duk ada apa ya? Depa kata anjing ni kalau tak hidu bangkai, tak jilat bangkai hidu pun jadi. Apa faham tak aku duk cerita? Melayu punya pepatah mau tahu. Okay. Nah abang kata kalau dia tu salah kan, hang keluarlah pusat serenti ke penjara ke, muka perampok ni, dia kata perampok juga. Padahal kawan tu dah taubat dah pun kan. Jadi nak abang kata sampai tu keluar, tak usah duduk Tasik Kelugok, pergi duduk Tasik Junjung pula kan. Tasik banyak Penang ni. Nak kalau apa kemai lagi pergi duduk Tasik Pau Janggi, lagi ngeri. Okay.
So piduk luar orang tak tahu. So kita bangunkan semula credibility kita. Itu kaedah dia. Sebab memang kehidupan kita ni berbeza. Ada orang ni daripada kecil lagi bagus, kan? Itu biasa. Ada orang daripada kecil ni hawa, mai besar jadi bagus. Ada orang kecil bagus, mai besar hawa. Ada orang kecil hawa, besar hawa, mati hawa. Bukan kan? Kan qada dan qadar tu ketentuan Tuhan. Tapi at least kita berpeluang untuk merubah kehidupan kita. Jadi ni benda-benda yang disebut dekat kita. Sepatutnya kita menggunakan kelebihan yang ada itu, dan memberikan pulangan kebaikan yang menyeluruh kepada kita. Sebaliknya dia kata, perbuatan kita membunuhnya dalam tulang belakang kita adalah satu kekufuran terhadap nikmat Allah Ta'ala. Dia sebut orang-orang yang menggugurkan kandungan, orang-orang yang tahdidun nasal. Nak abang kata merancang keluarga, punya dia buat istilah membunuh dalam tulang belakang kita. Sebab kita mengaji, kita reti kan, yang mana manusia ni terjadi yang Tuhan sebut bainas sulbi wat tara'ib tu ayat tu. Nak abang kata ayat mani laki ni keluar daripada tulang belakang dia, minas sulbi wat tara'ib. Orang perempuan pula keluar daripada dada dia. Tu makna dia. Jadi kita buang begitu saja ataupun kita menggugurkan kandungan yang mana dia sebut dekat sini. Sebaliknya perbuatan kita membunuhnya, yakni membunuh keturunan kita dalam tulang belakang kita adalah satu kekufuran terhadap nikmat Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab kita takut anak kita tak boleh makan, kita takut anak ramai rezeki kurang. Contoh, macam-macam takutlah bila tak yakin rezeki Allah Ta'ala bagi ni. Lainlah kalau dia tu ada kes-kes tertentu, bini memang sakit ke, lain cerita yang tu. Sebab orang perempuan ni pun dia macam-macam passion juga. Ada haknya mengandung darah, HP dia kurang lah. Itu semua benda menyebabkan dia ngeri untuk mengandung lagi. Contoh. So benda-benda lagu tu dia consider cara lain pula lah. Ni memang tak ada penyakit apa, saja tak mau beranak ramai. Sebab apa? Nak jaga body. Pula dah pun ada. So benda-benda lagu ni takut-takut apa? Takut-takut kita melakukan kekufuran terhadap nikmat Allah Ta'ala. Mereka yang menakutkan kita dengan banyak kelahiran dan kurangnya sumber-sumber makanan. Cukuplah buat mereka pengalaman yang dilalui oleh Jerman, Perancis dan England. Nah, abang kata hujah yang diguna pakai oleh Barat ni, yang menyatakan bila ramainya anak kita, takut-takut tak boleh makan, takut-takut tak boleh kerja, takut-takut tak boleh sekolah. Penulis ni kata ni bagi kat pok hampa sudahlah, tak payah main cerita dekat kami orang Islam. Sebab kita orang Islam meyakini rezeki itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengandung yang bini kita, 120 hari ditiupnya roh, Allah Ta'ala dah tulis dah salah satu ketetapan adalah rezeki kepada anak tersebut. Benda ni nak kena yakin lah. Teori memang teori dia, tapi nak meyakini itu tak tahan lah. Habis tu kita kena reti, kita kena insaf. Nak abang kata rezekinya Allah Ta'ala anugerahkan dekat kita, terutamanya lelaki ni, selaku ketua keluarga. Hakikatnya kita ni perantaraan untuk anak-anak dan isteri kita di rumah, ataupun untuk anak-anak dan isteri-isteri kita. Sebab bini ramai, kena undang begitu lah. Kita ni cuma perantaraan yang medium. Satunya kita kerja, kita usaha, kita retiak. Sebab tu tanggungjawab kita sebagai suami. Bukan tanggungjawab isteri. Isteri tak galuh, dia kerja dia duduk rumah ya. Kalau kita bagi dia pergi kerja pun duit dia kita tak boleh pakai tanpa izin dia. Ni kak bini tu dia tolong pegang. Yang tu tak tahan. Ngeri. Faham? Nah, abang kata nak pakai duit bini minta izin. Abang kata ni abang nak pakai 200 ni. Dia kata pakai tak apa, lepas tu bayar balik. Pakai, lepas tu bayar. Tapi bayarlah bini nak kata bayar balik kata ya. Hampa pun pakai tak nak minta izin kan. Pasal macam duit sendiri. Contoh, satu yang ranggi, satu yang kadang-kadang nampak macam boleh menikah 2, macam boleh menikah 3. Sebab apa? Bini pun duk support sama. Contoh, berarti tu yang aku duk hafal tu, kalau betul-betul gentleman, nikah 4, bini semua duduk rumah, hang seorang pergi kerja. Yang tu baru clear. Ni bini nombor 1 lawyer, bini nombor 2 lecturer, bini nombor 3 doktor,
Bini nombor 4 macam biasa. Oh pula ni mesti tak kerja ni. Kan? Ngaku pun boleh. Kita takkan ada rasa tekanan dalam hidup. Faham tak Dr. Tawar kan? Itu tak bermaksud ataupun tidak bermakna orang-orang yang dah duduk dalam keadaan lagu tu salah. Tak. Okay, cuma kita nak habaq kalau nak jadi seorang lelaki yang budiman, to be a gentleman. Nikah bini semua duduk rumah, jaga anak je, biar aku seorang je. Tahu nampak mai dia. Bau bini pun sami'na wa ata'na. Kan? Kalau tidak tak berkeli tak apa, berkeli hang mau tahu nasi hang. Dia kata kereta abang pakai tu cek bayar tau instrumen dia. So terus cakap pandai sangat boleh. Oh tak. Orang perempuan pula apa kena reti. Tuhan sebut dah inna kaidahunna azim. Apa dah? Akai perangai orang perempuan ni besar. Jadi dia punya auta dia tu hang tak boleh baca kadang-kadang. Sebab apa? Tuhan sendiri sebut kan. Dia punya auta dia tu buah paling last sekali apa dah? Ayak mata. Orang perempuan ni buah paling last sekali ayak mata. Dan dia meleleh ayak mata ya. Hang pun pakai tutup motor, duduk rumah tak pergi mengaji. Ni bukan saya saja buat teori. Inilah teori yang Tuhan cerita di dalam Al-Quran. Okay. Fir'aun tu kira out dah. Hampa mana ada tera Fir'aun ada? Mana ada. Fir'aun ni bila dia buat keluar cycler. Berkeliling, tak ada siapa berani bantah cycler dia. So tahun tu dia buat keluar cycler, jumpa saja anak lelaki yang dilahirkan pada tahun tersebut bunuh. Tahun kelahiran Nabi Musa AS kan? Mak Nabi Musa, peranyut Nabi Musa. Kita mengaji tafsir kan? Dijumpai oleh isteri Fir'aun sendiri, Asia. Okay. So bila Asia dapat budak ni, tunjukkan Fir'aun. Fir'aun tanya, laki perempuan tu? Dia kurang betul lah kan. Dia kata yang ni laki. Cycler aku bunuh. Sebab aku punya ahli nujum menyatakan anak lelaki pada tahun inilah akan lahirnya seorang lelaki yang akan membunuh ataupun mengganggu gugat kerajaan dia. Okay. Asyik kata takkan nak bunuh. Dia kata hantau cakap dengan siapa lah ni. Taulah abang. Lebih kurang begitu lah kalau kita nak cerita. Okay. Ni Raja Mesir tau. Apa yang aku kata sami'na wa ata'na. Mana ada berani orang bantah. Haman aku punya penolong lagi tak kata apa. Pak Kadiak semua kat tepi tu tak berani kata apa. Kan? Dia punya alim ulama dia semua memang sami'na wa ata'na. Yang kata Fir'aun ni. Kata Asyah bini dia sendiri nak lawan. Dia kata bunuh. Sembang mai. Last kali Asyah kata apa? Okay. Apa nak jadi. Budak ni takkan saya izinkan untuk bunuh. Fir'aun nak marah. Nak marah tu ya. Meleleh ayak mata. Fir'aun kata okey. Okey tu. Sebab hang punya pasal ya, budak ni aku simpan. Nampak? Tu je kata orang perempuan. Inna kaidahunna azim. Tuhan ceritakan dalam itu cerita tentang Nabi Yusuf AS. Bagaimana Zulaikha memperdayakan Nabi Yusuf. Jadi nak habaq kata ni benda-benda kita kena reti ni. Nah, sebab itu tak berkeli tak apa. Dan berkeli ya, mau tahu dia bukan kira hang siapa. Habis itu pesanan penaja, jangan makan harta bini. Faham? Walaupun bercinta setinggi langit sekalipun, be a gentleman. Okay? Apa yang kita mampu bagi kat dia, kita bagi. Lebih pada tu tawakal Allah. Abang dia hang teruk sangat lagi aku suruh pergi kerja baru orang tahu. Faham? Ni benda-benda yang kita kena faham. Tapi tu kalau kita pergi pejabat agama kan, kes-kes yang berlaku antaranya apabila suami dan isteri bekerja, masing-masing ada ego sendiri. Sebab itu dalam masalah munakahat, perkahwinan, khususnya mazhab kita, mazhab Syafi'i, bagaimana Imam Syafi'i menitik beratkan kafa'ah, sekupu dalam bahasa Melayu kita. Nah, abang kata martabat seorang suami tak boleh rendah daripada seorang isteri. Ni benda kena erti. Okay, kita ada SPM ya, bini ada master. Tak.
Orang lah dah cerita bab-bab tu. Mana dan? Tak dan. Sebab apa? Sebab cinta punya pasal. Sebab waktu bercinta ni memang benda-benda tu semua tak menjadi satu perbahasan yang penting. Tetapi hakikatnya agama telah pun memberi garis panduan kepada kita. Tak kafa'ah tak boleh. Kita ada degree, bini tak lepas SRP pun tak apa. Berarti, ni kita ada degree, bini ada PhD. Weh, lain bro. Tak percaya, tanyalah geng-geng dah kahwin dah, benda aku dulu sebut ni. Dia ada degree lah, bini dia ada PhD. Tanya dia, macam mana keadaan? Okay. Sebab benda ni dia based on pengalaman. Ni benda-benda kita kena hati. Sebab itu masalah-masalah lagu ni merupakan antara perkara yang telah pun dibahaskan di dalam agama kita, yang mana kita perlu mengambil berat perkara tersebut. Jadi penulis ni habat, tak payah nak momokkan kami dengan ketakutan rezeki dan yang sama waktu dengannya. Kerana kita orang Islam yakin rezeki itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jumlah penduduk Jerman tahun 1880 ialah 45 juta orang. Mereka pada masa itu menghadapi tekanan hidup dan juga kemiskinan sehingga mereka terpaksa berhijrah mencari rezeki. Tetapi ketika bilangan mereka meningkat 68 juta orang dalam jangka masa 34 tahun, kesempitan hidup terus hilang. Sumber-sumber rezeki mereka juga turut berganda sehingga mereka terpaksa mengambil pekerja-pekerja dari luar. Ni penulis ni habang apa yang berlaku di Jerman. Kerti Jerman. Jerman ni antara kehebatan dia apa? Buat kereta Volkswagen tu. Faham? Volkswagen tu main pada Jerman lah. Yang aku duk geram nak beli tak boleh lagi. Hebat tak hebat Jerman ni? Dia boleh buat kereta tak pakai air. Volkswagen dulu mana ada pakai ayak bro. Tak ada radiator tau. Sebab nak lawan dengan geng-geng Padang Pasiang ni. Itu yang dia suruh buat kereta teknologi tak pakai ayak. Sebab apa? Nak lawan ni Padang Pasiang tu. Nak lawan dengan puak-puak Arab. Itu yang dia buat The Beetle. Dia panggil apa? Kereta kodok tu lah kan. Dia mana ada radiator. Kereta Jepun buat semua ada radiator tu ya. Yang dia terkangkang tengah jalan tu sebab apa? Ayak kering lah. Nanti pun tak reti dah. Dia tu nak kereta kena erti. Ni sasa beli kereta belah ikut suka hang. Sabar Zat. Kenal lah yang ni radiator. Okay. Kertilah juga nak buaya lah radiator. Ni sampai tak kenal apa. Selalunya orang perempuan lah lagu tu. Orang lelaki ni insyaAllah lah kenal. Kenal sampai lajak pula. Patah lepas nak tukar enjin sagigi 45 lah apa pun nak sebut pun tak erti. Okay. Yang tu terlajak pandai pula dah. Lebih pandai pada Jepun pun susah. Jepun buat elok dah. Dia convert lagi. La ilaha illallah. Tu yang menyerik kata jalan tu kan. Orang nak kereta tak menyerik pun. Dia tengok sampai lah. Dia menyerik banyak kali tak sampai-sampai. Coceh tak sampai pun. So Jerman ni penulis ni habang terang-terang dekat kita. Yang mana dia kata suatu tahun 1880 rakyat dia cuma 45 juta orang masa tu. Masa rakyat 45 juta orang ni, dia terpaksa migrate, terpaksa pindah pergi luar cari rezeki, pergi kerja tempat orang. Sebab apa? Kesempitan hidup. Tapi bila jumlah bilangan penduduk dia meningkat 68 juta orang dalam jangka masa 34 tahun, kesempitan hidup tu terus hilang. Sumber-sumber rezeki mereka juga turut berganda. Hatunya awak masuk kat kita gila-gilanya. Wak Sega awak masuk bukan satu model, berpuluh model masuk. Betul ke tak ya? Itu yang Ustaz Azhar Idrus pun pakai Golf tu, GTI ikut atas. Tu yang belah 29 tak tahan tu. Orang Liga tak dapat lah. Budak tu pun corner 18 dia betul tak? Kat dua hotel dia buat lah untuk Sambang 28 tu. Hafiz mana budak tu? Hafiz Hashim nama dia. Tak, kita punya Petronas punya apa nama dia panggil apa? Rider tu. Okey. Nah, abang kata dia orang masuk dekat kita ni berpassion, bermodel-model. Tu kita dah tengok orang naik Volkswagen tu kan. Mau tahu pasaknya tak pasaknya, pasak sisinya. Marvelous. Ada duit beli kereta lagu tu. Tu baru kereta. Tadi, hak yang kita duk pakai ni boleh lah juga. Bukan kata tak boleh. Tapi dah duit ada kan. Saya duk pesan banyak kali dah. Min ribatil khair. Turhibu nabihi aduwallah wa aduwakum. Nak abang kata zaman lah ni kita kuda tak ada. Orang nak tengok orang tengok apa? Tengok kereta.
Cuba naik kancil pergi parking tepi bank. Agak-agak orang nak tengok hang. Lepas tu bawa masuk, buat apa nama, permohonan nak pinjam duit pula 500,000, sejuta, 5 juta agak-agak. Pegawai bank tengok atas bawah, pergi balik. Pakai pula jubah serba macam aku ni. Pakai dah. Agak-agak dia kata lepas ni. Kan? Cuba hang pergi parking Passat ke. Okey, parking BMW mata setan tu dia berada. 5 siri tu kan. Hang tak ada nak kata apa, dia tolong dia buka pintu kan. Padahal kereta sewa ya, bukan dia punya. Tu yang hang baru kena tipu pergi balik. Ngerti? Habis tu orang alam nikah semua sewa kereta tu dia. Buat ranggi, macam kereta dia sewa. La ilaha illallah. Tu yang waktu menikah melarang naik estima lah, melarang naik macam-macam lah. Kemas lagi naik TD 2000 lah. TD ya. Oh, yang tu lagi tak tahan. Ni benda-benda yang kita kena reti. Sebab manusia menilai daripada material tersebut. Padahal orang yang pakai tu tak ada apa-apa pun. Orang yang tengok tu yang lebih-lebih. Dia pakai tak ada apa-apa pun dia. Orang kaya nak heran apa? Kita yang tak boleh pakai tu yang tengok best. Best apa? Padahal tak ada apa pun. Tapi nak habaq kata inilah Jerman. Okey. Bila apa nama penduduk dia meningkat 68 juta, taraf ekonomi terus berubah. Kita Malaysia berapa puluh juta? 30 lebih lah. 30 lebih, 31, 32. Rasa dulu baru 28. Lah dah mungkin lebih lah kot. Kita pun kena 68 kot baru minyak murah. Kan? Ni RON 97 naik pula 5 ringgit lagi. RM2.8 kupang, motau. 95 naik? Naik ke tak? Tak naik. 97 memang naiknya. Sebab kita pakai 97, jadi kita tahu naik 5 ringgit. Daripada RM2.75 naik kepada RM2.8 kupang. Baguslah tu. Kira taraf hidup kita tinggi lah. Kan? Jadi nak habaq kata mungkin apabila rakyat kita meningkat kepada 68 juta juga kot, barulah kesempitan hidup terus hilang seperti mana yang berlaku kepada Jerman. Apa yang penulis ni nak habaq kat kita? Nak habaq kata bila ramai ni produktiviti tu dia lebih. Allah Ta'ala bagi rezeki lebih bergantung kepada kependudukan tersebut. Sebab yang bagi rezeki ni Allah Ta'ala. Habis tu tak payah duk takut dengan rezeki. Maka di England pula dia kata penduduknya bertambah dengan kadar yang menakjubkan, iaitu dari 12 juta orang sahaja pada tahun 1779 kepada 38 juta orang pada tahun 1890. Serentak dengan pertambahan penduduk, meningkat pula sumber-sumber kehidupan dengan kadar yang menakjubkan sehingga negara mereka dapat memonopoli perindustrian dan perdagangan dunia. Oh, di England tu, Britain. Nampak? Sebab apa? Sebab bila ramai ni, produktiviti dia akan lebih. Itu kaedah. Tapi itu Islam suruh memperbanyakkan umat. Tapi itu Nabi suruh kita beranak ramai, nikah banyak. Tapi kita duk takut. Baik yang bercakap, yang mendengar aku tak tahu. Kita ada banyak halangan ya. Bukan takut tak sampai masa lagi ustaz dia kata. So makan pahala niat dulu ah. Tadi makan pahala niat. Semua pakat niat, aku ada peluang nikah lebih pada Zuhar. Boleh? Takkan niat pun tak wani. Agak-agak takut kat bini sampai terang mana. Langsung bini bukan tahu haniatlah hati. Takkan yang tu pun takut kot. Kan? Yang makcik-makcik takkan dia nak niat pun tak boleh kot. Walaupun hakikat dia tak boleh lagi lah setakat hari ni. Kan? Orang perempuan ni dia memang passion lagu tu. Biasa. Saya tak menolak poligami ustaz. Saya menyokong sepenuhnya. Menikahlah lebih pada 1, 2, 3, 4. Tetapi bukan suami saya. Kan? Tak tahan. Tu terang ustazah duk cakap. Yang cakap tu ustazah. Okay, saya menyokong poligami buat semua. Tapi bukan suami saya. Habis cerita. Sebab kita duk cerita bak nak membanyakkan umat. Kan? Lah pula orang perempuan mana larat beranak dah. Menikah pun umur 25. Nak beranak 11 boleh? Bayar. Dia nak merengkel lah. Dulu lain lah menikah umur 15. Umur 16. Punya anak ramai. Lah 25 pun belum tentu nak menikah. Baru habis mengaji je betul tak? Ni benda-benda kita kena hati. Habis tu siapa yang boleh menikah lebih, menikah boleh. Sekali menikah 2. Menikah kali kedua 4. Settle. Cukup kota.
Kalau boleh lah. Sebab hukum tak salah. Jangan duk perhimpun jadi 9 pula lagi mau tahu. Jadi Syiah pula lagi. Kan? Himpun 2, 3, 4, 9. Puas hati. Jadi ni benda-benda yang kita kena faham. Okey? Kalau di Indonesia dia upload dalam saya punya WhatsApp hari tu, bini dia berapa? 10 kan? 10 kiai. Yang tu tak tahan. Bini 10 duduk dalam satu rumah macam hotel tu. Anak dia berapa puluh orang? 20 lebih ke 30 orang? Ikut-ikut bini dia 12. Seorang mati, seorang dia cerai. Dan tu terlajak pula dah. Ngaji kitab mana pun kita tak tahu. Indonesia ni dia macam-macam ada. Tanya kawan-kawan kita yang dari Indonesia kan. Okay? Jadi nak abang kata kalau ikut dalam dia punya klip tu, bini 10. Rumah punya besar. Tak galut pun. Dia umur berapa? Tak kira tu. 60 lebih lagu tu lah. Like that lah. Sampai siap kena tanya mana bini nombor 1. Cik bini nombor 1 angkat tangan. Nombor 2 duduk ujung angkat tangan. Sampai nombor 10. Sebab apa? Terlalu ekstrim nak meramaikan umat sehingga membelakangkan syariat. Itu tak jadi. Kita kaedah Islam takat 4 ya. Lepas tu ikut lah. Okay? Anak-anak berapa puluh orang punya pasal. Alright. Perancis pula dia kata mengamalkan program pembatasan kelahiran sehingga penduduknya surut sebegitu rupa menyebabkan ia mengalami kekalahan dalam peperangan. Nampak? Punya nak tak mau bagi ramai anak, tak mau bagi ramai masyarakat, tak mau bagi ramai rakyat. Okey, sebab apa? Takut tak ada benda nak makan. Perancis ni pada permulaannya sehingga menyebabkan dia kalah perang. Perancis sekarang sedang berusaha menggantikan pertambahan kelahiran melalui jalan pelacuran dan juga lain-lain jalan yang tidak diiktiraf. Ni pula ada sebasai. Tak apalah pok-pok ni merepek pun. Sebab apa? Dia bukan ada agama. Lepas tu kita baca Sahabat hari ni kah? Hanya mereka nak denda orang-orang yang berada di negara Jerman. Bukan Jerman. Perancis. Okay? Yang mana dia nak denda orang Islam yang berniqab, yang pakai tutup habis semua di Perancis. Okay? Dia nak denda sebab apa? Sebab mengganggu dia punya keadaan ataupun view dalam negara dia. Okay? Nah, abang kata benda yang dia buat tu memanglah menyalahi hak kemanusiaan, human right. Tapi nak heran apa undang-undang dia buat? Sebab dia negara kafir kan? Nak heran ke? Tak payah heran. Yang kita duk heran negara Islam yang tak mau undang-undang Islam ni. Yang ni kita kena heran. Berarti kita negara umat Islam kata kita tak mau undang-undang Islam. Duk perkekai lagi undang-undang perlembagaan law rate ni. Yang tu kita buat tak heran pula dah. Masuk Sahabat apa yang berlaku di negara orang-orang kafir. Okay? Walaupun benda tu merupakan satu penindasan kepada masyarakat ataupun penganut Islam, kita heran sangatlah gonong-gonongnya. Kan? Kita nak berjuang sangatlah. Ni berjuang dalam negara ni, tegakkan hukum Allah Taala di Malaysia ni. Sebab kita mengaku kita negara Islam. Padahal undang-undang Islam kita tak mau buat. Lepas tu berlaku tempat orang, kita nak tunjuk macam kita hero pula. Sabar zagut. Betul dulu rumah tangga kita ni. Tapi tu bila kita baca dalam Sahabat benda tu berlaku, kita tak heran. Sebab apa? Duduk di negara kafir. Nak heran apa? Dia buat undang-undang ikut kepala otak dia. Kan? Tu yang buat kalut 2-3 hari ni cerita pasal Hard Rock Cafe di Putrajaya tu dia. Hard Rock Cafe Putrajaya. Mau tahu? Menteri buat pula kenyataan cara menteri. Kan? Ini kita 4 lebih dekat boleh pergi belakang. Sebab Hard Rock Cafe dia mengikut kaedah Islamnya. Tak. Faham tak ni? Faham tak faham? Yeah. Ni benda-benda yang mencelarukan minda masyarakat kita. Okay. Benda-benda maksiat ni kaedah Islam saddu zara'i, menutup pintu-pintu kemaksiatan tersebut. Dah benda tak ada angkulo nak buka sangat Hard Rock Cafe ni pasal apa? Tak ada benda lain ke nak buka? Waktunya depa bakal duk bincang ustaz-ustaz Facebook, geng-geng Facebook puluh dalam Facebook ni. Kok ni. Macam kemai. Kan? Orang tanya tarikh maksiat pun tak nak jawab, lari berselera. Aku siapa orang tahu nak sembang sangat. Okey. Tak ada SRP lah, tak apalah kita babak sijil ni kita jenis tak galuh ya. Hang buat bagi betul sudahlah. Boleh nak up to date terang mana sangat. Kita nak masuk Hard Rock Cafe pun tak berani pun. Tak padan kan kita. Muka toto kita nak masuk Hard Rock Cafe lah.
Kan, dengan janggut pun putih dah, misai pun putih, rambut pun putih, tak nak masuk Hard Rock Cafe. Tak padahal. Tak tahu tu apa juga. Kan, dia kata Hard Rock Cafe Putrajaya ni lain sikit Ustaz. Dia Islamik sikit, mengikut apa yang dikatakan oleh menteri. Yang ada lah tu Rabbani, Haji Nailah kan Rabbani, Hijaz. Hak menyanyi pun selimut putih bila Israel datang memanggil. Boleh tak? Agak-agak nama pun Hard Rock. Takkan yang tu pun tak reti kot. Nak Islamik kot mana? Ni yang kata masalah hidup kita lah ni. Okey? Maka dari itu, pertambahan penduduk tidak sewajarnya menakutkan kita, kerana ia merupakan kekayaan bangsa yang boleh memberi pulangan kepada kita insya-Allah. So nak abang kata penambahan penduduk ni merupakan satu kelebihan kepada sesebuah bangsa. Habis itu program pembatasan ini merupakan perkara agenda yang dirancang oleh musuh khususnya kepada negara ataupun kepada umat Islam. Padahal dia dah tahu dah kehebatan, kelebihan apabila satu-satu bangsa itu memiliki rakyatnya yang ramai. Cuba kita tengok China. Satu dunia ni China dah. Ramai tak ramai China? Okay? Kali apa pun made in China. Made in China. Kita nak menjaga pun lah semua bekat terpa pergi China. Kalau belah kulit tempat aku mengajak tu, mereka sebulan sekali turun China. Sebab apa? Pergi melancong, pergi tengok makam Sa'ad bin Abi Waqqas, pergi tengok wall, Great Wall. Tengok China. Dan abang kata bila ramai ni, dia punya productivity. Banyak mana kilang-kilang semua pergi buka di China lah ni. So nak abang kata ni benda-benda yang kita kena faham. Tapi itu dia boleh menjadi antara satu kuasa besar dunia. Kenapa? Ini antara kelebihan yang Tuhan bagi. Sebab bila ramai ni, memang kita hebat. Itu yang Melayu pun sebut, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Bersatu ni maksud kata ramai ya. Dia kena ramai, baru boleh bersatu. Bila ramai pula bersatu tu yang kuat tu. Jadi ni semua merupakan antara benda yang penulis ni menyatakan kepada kita teori yang bercanggah dengan akidah ataupun kaedah Islam sendiri. Perbahasan mengenai idea pembatasan kelahiran, kita baca sikit. Kita akan membincangkan idea ini dari segenap aspek seperti aspek agama, ekonomi, sosial dan kesihatan. Pendirian Islam terhadap pembatasan kelahiran. Sebelum membicarakan tentang idea pembatasan kelahiran dari sudut pandangan Islam, elok rasanya dibentang kepada pembaca budiman satu resolusi yang telah dikeluarkan oleh dua muktamar Islam yang dihadiri oleh ulama-ulama terpilih dari seluruh dunia. Dia nak kongsi dengan kita bagaimana pandangan pendirian Islam terhadap pembatasan kelahiran. Tanzimun nasal. Nah, abang kata merancang keluarga. Apa pandangan Islam mengenai perkara tersebut? Jadi sebelum tu dia nak cerita dulu resolusi yang telah pun dibuat di dalam muktamar yang dihadiri oleh ulama-ulama terpilih dari seluruh dunia. Apa dia? Yang pertama dia kata, resolusi Muktamar Akademi Penyelidikan Islam yang berlangsung pada tahun 1965 di Mesir, yang dihadiri oleh lebih dari 200 alim ulama dari berbagai negara Islam yang membincangkan mengenai program pembatasan kelahiran. Muktamar ini memutuskan, dia kata pertama sekali resolusi dalam muktamar tahun 1965 yang berlaku di Mesir, yang dihadiri oleh 200 orang lebih ulama Islam dari seluruh dunia Islam. Malaysia kita tak tahu siapa wakil. Mesti ada juga 1965 tu ya. Kita negara dah merdeka dah pada masa tu. Adalah siapa-siapa yang mewakili Malaysia selaku negara Islam yang membincangkan masalah tersebut. Maka resolusi yang dibuat dalam muktamar ini yang pertama apa? Islam gemar menambahkan kelahiran dan memperbanyakkannya kerana banyaknya kelahiran akan menguatkan umat Islam dari sudut sosial dan ekonomi di samping menambahkan kemuliaan dan keunggulan. Ini resolusi muktamar tersebut. Nah, abang kata Islam menggalakkan kelahiran, bukan menghadkan kelahiran. Sebab dia punya potensi dia besar kepada negara dan masyarakat Islam itu sendiri. Seterusnya, jika terdapat di sana kepentingan pribadi untuk merancang keluarga, maka pasangan suami isteri boleh melakukannya mengikut suasana keperluan. Keperluan ini bergantung kepada hati seseorang dan agamanya. Ni nak habaq kata, kalau sesuatu keluarga itu menghadapi kepentingan pribadi,
Nak abang kata bini dia sakit ke, kalau mengandung beranak pula jadi masalah ke, beranak semua dah Caesar, anak pun sampai 4, semua belah perut. Doktor kata tak boleh dah, kena ikat. Kalau beranak juga terborai perut, tak boleh jahit dah. Contoh takkan 4 lah, nak beranak apa lagi? Maksimum orang belah perut apa? 5? 3 ya? Sikit kat aku. Ni kali lah bro. So nak abang kata, doktor kata tak boleh dah, tak boleh beranak dah. Sebab apa? Kalau beranak juga, dia akan memberi kesan kepada isteri, tuan. Maka saya selaku doktor menasihatkan, tuan kahwin seorang lagi. Ada doktor sebut begitu? Mana ada? Kalau aku doktor, aku suggest. Sebab apa? Nak meramaikan kelahiran. Jadi resolusi yang kedua depend on pasangan tersebut. Kalau ada masalah tak apa, tanzimun nasal ataupun rancang keluarga. Kalau tak ada, tak payah, dia kena ikut apa yang agama nyatakan. Ketiga, tidak sah dari sudut syarak menggubal undang-undang yang memaksa orang ramai membataskan kelahiran dengan apa bentuk sekalipun. Ngeri. Nah, apa kata negara Islam tak boleh nak gubal undang-undang, yang mana benda tu daripada sudut syarak menyalahi. Sebab apa? Memaksa orang ramai membataskan kelahiran. Macam di Jepun, 2 orang, 3 orang. Singapura pun 2 orang, 3 orang ikut. Nak abang kata government dia buat keluar satu cycle, rakyat dia tak boleh beranak lebih. Contoh, kita mana ada betul ya? Tak ada. Mana ada cycle lagu tu? Kita cuma kempennya ada. Nak abang kata bila pergi klinik pakar ataupun pergi klinik ibu dan anak, nurse nanti lecture kita. Dia kata bukan tak bagi, tapi ada implikasi lah, komplikasi lah, macam-macam kasih lah dia sebut. Dah lah dia kata kasih boleh. Mau tahu kena kasih orang tahu. Jadi nak abang kata, dia akan cerita, dia akan habak, dia akan advice. Tu pun tak ada anak advice. Esok bulan depan pergi ada pula. Baru advice bulan ni kan, pergi cek bulan depan lekat pula dah. Sebab apa? Rezeki milik Allah Ta'ala. Itu tak satu bayaran. Jadi ni benda-benda yang disebut dekat kita, yang mana negara umat Islam tak boleh nak memaksa rakyat dia supaya tanzimun nasal. Dan yang keempat, menggugurkan kandungan dengan tujuan membataskan kelahiran atau menggunakan cara-cara yang boleh membawa kepada mandul untuk membataskan kelahiran adalah satu perkara yang tidak diharuskan dari segi syarak kepada pasangan suami isteri atau lainnya. So bila kata tak harus, ini haram lah makna dia. Muktamar mengesyorkan supaya umat Islam diberi kesedaran tentang hal ini. Nak abang kata saja-saja menggugurkan kandungan. Sebab apa dia menggugurkan kandungan? Tujuan membataskan kelahiran ataupun menggunakan cara-cara yang boleh membawa kepada mandul, makan pil perancang, contoh, dicucuk, contoh. Zaman lah kan lagu tu, dia pakai IUD alat dia, contoh. Itu semua apa kena tahu. IUC lah. Betul ya? Biar aku sebut macam betul dah. IUCD. Yang tu baru betul. Sunnah abang kata benda-benda tu semua merupakan perkara yang diharamkan syarak. Sebab kalau dia takut tentang rezeki yang akan dimiliki ataupun diperolehi bila anak ramai. Jadi benda-benda ni merupakan antara resolusi pertama yang dilakukan pada tahun 1965. Manakala resolusi kedua pula, resolusi Muktamar Bimbingan Dakwah Sedunia yang berlangsung pada tahun 1977. Muktamar ini memutuskan sebagai berikut: memberi amaran kepada orang-orang Islam tentang suruhan samar-samar yang dijajah oleh musuh Islam untuk membataskan kelahiran dan mengingkari tindakan yang diambil oleh sesetengah kerajaan yang memaksa orang-orang Islam membataskan kelahiran melalui proses pemandulan wajib. Mai tahun 1977 ni dah ada negara umat Islam yang mewajibkan rakyat dia tak boleh beranak ramai. So muktamar ni membuat satu resolusi seperti mana keadaan tadi, memberi amaran kepada orang-orang Islam tentang seruan tersebut. Nah, abang kata jangan terpengaruh dengan seruan tanzimun nasal. Ni especially apa yang berlaku di negara-negara Arab di Timur Tengah. Kita rasanya tak kalut sangat kot. Kita tahun 70-an, masa tu memang anak ramai belakang zaman tu.
Kan? Zaman 70-an, zaman 60-an, zaman 80-an rasanya anak ramai lagi. Mai 90-an, 2000 ni baru tak apa nak ramai sangat ni. Sebab apa? Duk kalut nak mengaji. Duk kalut nak masuk universiti. Dulu mana kalut sangat. Tahun 60-an dulu boleh mengaji tu kira A tu. Kan? Kira cream of the cream. Tahun 70-an, 60-an dulu ni. Lah, hantar PSPM pun lagi kolej ni mai hantar surat, kolej swasta ni mai hantar. Macam-macam kolej ada. Berarti tu yang dia lambat kahwin tu. So nak abang kata benda yang dicerita dekat kita ni apa yang berlaku di Timur Tengah secara khususnya. Inilah resolusi-resolusi yang dikeluarkan oleh ulama-ulama terpilih dari seluruh dunia Islam. Mereka sentiasa memperkatakan kebenaran tanpa takut kepada pemerintah ataupun sultan. Ni kata ulama. Tak takut ni ulak dalam semaknya. I'm sorry to say. Sebab ulama ni dia kena kata betul. Especially di hadapan sultan yang zalim. Malakah nak ada sultan ni? Tadi apa nama duli yang maha mulia, apa nama dia? Apa nama tak ingat. Saya pun like dia punya Facebook. Nak tengok apa yang nak cerita. Dia upload satu Twitter, Dr. Asri hantar kat dia. Sultan Melaka, awak kalut sangat nak jadi sultan. Dia balas apa? Saya bukan kalut, tapi orang Melaka memerlukan saya. Nak jadi mufti saya, nak jadi mufti beta. Tak. Baca ke tak? Apa ni lah. Dr. Asri tak mesej kepada dalam Twitter dah. Tanya awak kalut sangat nak jadi sultan Melaka. Kemas Dr. Asri pun. Dia balas, beta tak kalut. Dia tak kalut jadi sultan Melaka, tapi dia kata orang Melaka memerlukan dia. Yang syok dia tanya pula Dr. Asri, nak jadi mufti beta. Kemat. Ngerti? Kenapa tak tahu Melaka kena ada sultan semua tak tahu. Lepas tu dia upload pula Twitter daripada anak Raja Kedah, kata Raja Kedah pun dah okey dah. Boleh terima surat daripada mahkamah antarabangsa apa semua. Tunggu tengok hal lepas ni. Kan? Main game. Main game lagi tak tahu je tu. Aduh. Macam-macam dunia multimedia super koridor ni. So nak abang kata kalau betul, Melaka tidak lagi akan menjadi negeri-negeri selat seperti kita. Penang tak ada sultan tu. Pergi je kita. Kan? Tapi Melaka kalau fikir-fikir logik memanglah kena ada sultan tu ya. Kesultanan Melayu Melaka tak terhilang ayat tu ya. Boleh terima. Logik fikir pun tak boleh terima. Jadi bila timbulnya sultan nama apa ada? Jan. Yang belakang ingat Jan no. Kira hebat juga dia boleh diminta mahkamah antarabangsa iktiraf keturunan dia. Dia ada susu galur daripada sultan-sultan Melaka. Hebat tak hebat orang? Hebat tak? Kalau betul dia bagilah. Saya sokong ya, tak galut aku. Apa tak tahu aku suka apa. Jadi nak abang kata kalau betul hak dia memang keturunan Sultan Melaka dulu. Sultan Muzaffar Shah ke apa ke keluar mai bila. Bagilah payah abang. Tak payah buat pening-pening kepala. Jadi nak abang kata ni antara benda yang kita kena faham. Jadi penulis ni habaq pula dekat kita. Yang mana para ulama ni pula mereka sentiasa memperkatakan kebenaran tanpa takut kepada pemerintah ataupun sultan. Mereka memperkatakannya dengan penuh rasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang penting. Ni benda yang kena ada di dalam dada para ulama. Punya Imam Ghazali sebut tu. Pemimpin ni rosak sebab apa? Sebab ulama rosak. Sebab ulama tak berani tegur pemimpin. Ulama tak berani nyatakan kebenaran kepada sultan. Itu yang Pirami buat gambar musang janggut tu. Berarti sebab apa? Sebab musang tu Datuk nikah kahwin. Dia yang musang besar rupanya. Kita duk harap ke dia. Tu harapkan pagar. Kita rasa tekilan bila orangnya ada ilmu agama tetapi mereka tidak menggunakan ilmu tersebut mengikut kaedah yang sebenar. Bersekongkol dengan perkara-perkara kebatilan. Konon-kononnya demi nak menjaga kemaslahatan rakyat. Contoh. Ngeri. Itu yang Mufti Penang. Very, kita sebut apa? Bukan understanding lah. Datuk Hassan kata apa? Masalah buruh ni perlu dibincangkan di dalam majlis fatwa kebangsaan. Baru betul kaedah. Ni sak-sak je orang keluar hukum buruh. Relax bro.
Bincang dulu. Mufti kan ada ramai. Kan? Tunggu Mufti Melaka pula seorang lagi keluar ramai. Yang kerajaan baru ni. Okay? Bincang dulu ahli tangga fatwa ni. Sebab kami kat bawah ni nak tahulah yang kata buruh ni kat mana. Ni terus-terus buat keluar kenyataan. Relax ha. Nampak? Tapi tu ulama ni dia kaedah dia boleh daripada kita sebab kita bukan ulama. Tapi tu ulama ni dia kena ikut kaedah yang betul. Dia bercakap bukan atas dasar hawa nafsu, tapi bercakap atas dasar kebenaran. Walaupun orang tak suka. Itu yang Nabi sebut jihadul akbar, jihad yang paling besar menyatakan kebenaran di hadapan pemerintah yang zalim. Weh, bukan senang bro. Hang tak duduk tempat tu hang tak tahu. Okey, hang tak duduk kursi tu hang tak tahu. Tapi beruntunglah mereka yang Allah Ta'ala pilih yang berani menyatakan kebenaran pada tempatnya walaupun terpaksa menggadai harta benda dunia dan diri dia sendiri. Ini peri pentingnya. Okay. Jadi ulama-ulama lagu ni yang kita nak ikut ni. Ulama-ulama lagu ni yang menjadi contoh yang mampu memimpin rakyat untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Hak semua ni macam biasa. Kan? Ampusana wa ampusini. I'm sorry to say. Inilah wallah subhanahu wa ta'ala alam. Sambung bulan yang akan datang. Ada benda nak sharing? Ya. Kenaan kahwin poligami. Okey. Perlukah kita ni ada satu kekuatan keuangan dulu baru kita nak kahwin? Nak kahwin ataupun kita kahwin dulu baru Allah bagi. Sebab yang kita tengok dalam hujah yang ada dalam di negara Jerman tadi, baik, bila dia banyakkan umat orang dia, barulah kan kekayaan itu datang. Dan lagi satu pengalaman saya sembang dengan satu sahabat saya. Okay. Dia kata anda nak kaya bukan susah, kahwin. Sebab ini pengalaman ana, dia kata dulu masa bini seorang kerja siang malam pagi petang boleh pakai kereta Honda. Lah, dia menikah nombor 2 terus boleh pakai Mercedes. Lah bini 4, alhamdulillah. Anak 23 orang. Alhamdulillah. Baik, wallah subhanahu wa ta'ala alam bihaqiqati. Okey. Ikhwan, kita tanya. Nak poligami ni ustaz, nak kena ada duit dulu ke nak kahwin terus lepas tu duit mai? Lebih kurang gitu lah soalan dia. Okey. Sebab dia kata kalau based on benda yang kita baca ni, bagaimana yang berlaku di Jerman, bila ramai rakyat dia, rezeki itu melimpah ruah Tuhan bagi dekat mereka. Dan pengalaman sahabat dia sendiri, kawan dia sendiri, kena pergi jumpa kawan dia. Kawan dia kata waktu menikah dulu seorang, kerja siang malam boleh pakai Honda ya. Menikah nombor 2, dandan, tukar pakai Mercedes. Lah mau tahu, susun kereta. So soalan dia, which one? Yang mana dulu ustaz? Kita nak tunggu kaya dulu kan? Nak tunggu ataupun nak kahwin terus kan? Soalan tu tak tahan. Okay. Dia kalau ikut kaedah apa pun macam kita dululah. Okay. Bukan kata menikah dua. Sebelum kita menikah ni, nak menikah seorang ni, right? Nak abang kata dari segi adatnya, kita adalah kemampuan untuk berkahwin. Sebab nak menikah ni dia kena ada kemampuan. Okey, tapi itu Tuhan sebut ya ma'syarasy syabab aswatu. Nabi sebut wahai pemuda-pemuda, siapa yang tidak ada belanja, okey, ba'ah. Maksud kata orang yang tak ada belanja untuk berkahwin, maka dia kena menundukkan pandangan dan berpuasa. Nah, abang kata nak kahwin ni dia kena ada belanja. So bila kata belanja, mahar untuk kita kahwin. Okay. Habis tu Nabi suruh murahkan mahar tersebut. Kita lah mahar memang murah, tapi belanja tu yang mahal. Okay. Dia kata mahar kahwin RM30 lah, kan? Tapi hantaran tu RM18,000. Ya, tu yang tak tahan nak jari tu. Ngerti? So nak abang kata bila ada mahar, maksud kita ada kemampuan kahwin. So bila kahwin tu rezeki Allah Ta'ala akan bagi. Nampak? Jadi kaedah dia kahwin dulu, rezeki mai. Itu sebenarnya. Tapi sebelum kahwin kena ada kemampuan untuk berkahwin. Dalam arti kata kita ada duit untuk bayar mas kahwin. Itu makna dia. Mas kahwin memang murah. Mana ada mas kahwin RM18,000 lah. Tak ada. Aku menikah pun mas kahwin RM500 kan. Kan? Tapi yang mahal apa? Belanja tu. Belanja tu kira macam mana? Mai guna apa belanja? Itu yang kita kena tanya masyarakat kita.
Jadi mahal tak mahal? Mahal 500, setengah mahal RM30 kan, sebetul cincin. Hak yang geng mana atau masuk dalam Facebook, mahal dia menghafal surah Al-Nur kalau tak silap saya. Kemas. Jadi nak abang kata bila kita ada kemampuan untuk membayar isi kahwin, mas kahwin mahal tu tadi, kita boleh kahwin lah. So bila dah boleh kahwin, rezeki Tuhan bagi lah. Sebabnya bagi rezeki tu Tuhan. Yang tak boleh kahwin lah bukan tak ada mahal, bini tak bagi. Dan tu yang salah dah. Betul tak betul? Yang tak boleh kahwin ni sebab bini tak bagi. Bini no negotiation. Berarti hak lain boleh negotiate, hak yang ni sorry. Sebab kita pula nak nikah bukan kita jenis nak nikah kat Siam. Apa barang nikah Siam lah. Kita nak nikah ikut prosedur Malaysia. Okay? Sebab kita taat kepada ulil amri. Seperti ni sembang taat ulil amri, pergi menikah di Siam cakap pandai. So kita taat ulil amri. So bila taat ulil amri, kita kena buat permohonan dekat mahkamah. Mahkamah rendah kepala badan contoh kalau kita duduk sini. So bila buat maka permohonan kat mahkamah, hakim akan panggil bini kita, panggil bakal isteri nombor 2. Ni apa kenanya Ustaz Fawaz, dia tahu dia melalui prosedur ni. Aku tolong cerita ya. Okey. So mahkamah hakim akan tanya, okey, mampu tak mampu bini nombor 1 macam mana kaedah, boleh tak boleh. Padahal dia tak semestinya bini kata boleh baru dia boleh bagi lulus dah. Dia cuma nak tanya ya pendapat ataupun apa keputusan isteri pertama. Sebab nak nikah tak semesti ataupun tak memerlukan izin isteri pertama. Cuma kita ni selaku suami, kita punya perasaan. Sebab orang nak nikah ni nak seronok, bukan nak berkeli, reti. Kalau nak kira berkeli, mampu pergi hang, tak bagi pun aku nak nikah juga, ada ketak-tak lah ni hak reti. Tu kalau kira hak yang jenis tak reti. Tapi kita ni jenis lelaki reti punya. Walaupun kita nak nikah lain, kita nak bini nombor 1 tu terima, boleh menerimanya. Tu yang jadi masalah tak boleh nikah. Sebab apa? Bini nombor 1 tak bagi. Tu yang tak nikah. Sulah ni kena fahamkan bini nombor 1 tu dulu. So bila dia dah faham, senang lah. Nikah. Nak menikah bukan kata majlis. Nak rita apa semua sampai. Sebab apa? Yang bagi rezeki tu Allah Ta'ala. Memang pun kita jumpa dalam hadis, ada seorang sahabat dia mengadu susah dekat Nabi, Nabi kata kahwin. Dia menikah seorang, dia mengadu lagi kat Nabi susah, Nabi kata kahwin lagi. Mengajilah hadis memang ada pun. Macam sahabat dia kata. Okey, sampai dia menikah 4, baru jadi senang, baru jadi kaya. Sebab apa? Sebab itu antara hikmah di sebalik poligami tersebut. Cuma dalam masyarakat Melayu ni dia jadi macam tabu, seperti tabu ataupun tabu dia sebut. Dia jadi satu benda nampak macam pelik bila orang menikah lebih. Sebab apa? Sebab yang ada depan kita ni semua hak jenis serabutnya. I'm sorry to say. Sebab apa? Bila menikah ya berkeli, bila menikah caca merba, bila menikah cerai bini 1, ada bini nombor 2. Dia jadi tak cantik lah benda tu. Tu yang jadi hijab yang orang lain nak buat tak boleh ni. Faham? Yang perempuan tu pun sendiri kadang-kadang bila dia nombor 2 dia kawai sangat laki dia pula dah. Hanya duk banyak cerita dalam masyarakat ni. So benda tu jadi tak cantik. So bila tak cantik tu yang payah orang lain nak buat. Okey, lepas tu orang pula nampak hak menikah lebih ni gapai lah. Pula dah. Baguslah dia menikah bro, daripada dia pergi cari merepek kot apa nama pantai road ke apa road ha. So masyarakat kita dia tak faham kaedah. Okey. Jadi kaedah dia memang betul. Bila kita berkahwin, Allah Ta'ala akan murahkan rezeki kita. Saya dah sebut dah kan, Tok Guru saya sebut, rezeki kita ni dia macam bajet negara lah nak abang gambar. Seperti rezeki kita ni hakikat dia lebih kurang macam bajet negara. Kita ada anak 4 orang, bini seorang. Allah Ta'ala bagi rezeki mengikut bajet tersebut. Okey. Lepas tu kita ada penambahan pula. Takkan Tuhan nak bagi banyak tu saja kot. Zalimlah Tuhan dekat kita. Tapi tu kaedah. Bila sesuatu kementerian tu besar, bajet dia pun akan besar. Takkan yang tu pun tak erti kot. Cuma benda tu kita nak yakin dalam hati perut kita ya. Yang tu yang payah. Sebab kita duk tengok dengan kerja kita gaji tak naik-naik. Minyak naik, gaji tak naik, minyak naik. Tu yang dia jadi tak apa nak berani nikah. Betul? Sebab apa? Sebab dia nampak tak cukup. Dia pula mengaji matematik. Matematik tambahan dapat 1 lagi. 10 tolak 1 tinggal 9. Takkan dia nak kata 10 tolak 1 jadi 20 pun.
Padahal dalam agama ni dia mementingkan keberkatan, bukan kuantiti. Banyak mana orang tak faham benda ni. Dia duk nampak RM10 tu banyak. Padahal RM10 tak ada berkat, tak ada guna. Baik RM1 yang berkat itu berguna. Ni semua benda-benda yang bersangkutan dengan keimanan. Nampak? Tapi tu iman tu penting. Tapi tu bila ada yakin ya, nak jadi apa jadi ya. Tapi tu dia kena ikut kita, jangan ikut orang. Saya pesan dah. Lagi dia buat semangat nak menikah lebih pula, aku pula kena. Padahal kita kata ikut kita, jangan ikut orang. Ustaz kita menikah 4, tu dia, kita belum tentu. Walaupun kita ustaz juga, sabar sangat. Sebab keyakinan kita tak sama dengan dia. Okay? Jadi benda-benda lagu ni semua based on keimanan tadi. Tapi hakikat dia rezeki milik Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang menikah beramai ni orang tak salut. Kalau dia betul-betul memahami konsep kehidupan dan pergantungan dia kepada Allah Taala. Nak apa kata? Main point dia agama. Tapi bila tak ada benda ni memang kalut lah. Memang caca merbah. Yang macam tu ada ke lah. Kan? Kena pula laki malas pula kuat lagi jahanam. Binilah hulu hilang. Lepas tu main minta zakat. Dia kata saya bini nombor 3. Pula dah. Ada kes-kes lagu tu di pusat zakat. Kita kata laki mana kak? Laki tak main balik rumah bini nombor 1 ustaz tu. Pula. Nampak tak jadi fitnah dalam masyarakat. Benda-benda lagu ni yang orang tak mau. Okay? Sebab rule model yang ada tu korang. Nak kira dengan jari tempat kita pun kadang-kadang tak ada. Tu yang payah. Tu bagus bila fenomena ustaz-ustaz pakai menikah ramai ni. Ustaz Azhar Idrus menikah 3, Ustaz Zaharuddin pun menikah 2, Syekh Kadir pun menikah 2 dah, Ustaz Fawaz pun menikah 2. Bagus lah tu. Lepas ni kuat-kuat lah mai. Nak kalut pergi mana? Sebab apa? Supaya mereka ni jadi rule model kepada masyarakat lain untuk melaksanakan poligami yang sama. Kita sendiri orang lelaki jangan duk nampak orang menikah lebih ni gatai, kuat sangat lah. Macam-macam lah. Tak usah duk buat heran. Okay? Sebab di kedai memang kopi kuat ni berlambak. Hampa sebab takut bini lah. Tu yang tak boleh menikah 2. Tapi makan kopi sedia-sedia. Tongkat lagi 1. Nak tongkat apa? 1 tu ya bini yang. Pada patut sudah lah. Wallah subhanahu wa ta'ala alam. Boleh faham? Faham tak apa? Habis. Ada soalan lain? Terang? Semua boleh tidur lain? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bihikmatika wa anshur alaina min khazain rahmatika wa zakkirna ma nasina wa alimna ma jahilna birahmatika ya arhamar rahimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.